Assalamualaikum, selamat pagi diucapkan buat semua penonton Malaysia hari ini. Pastinya hari ini kan kita rasa macam nak ceria-ceria je lah. Kan? Kita nak amboi. Itulah dia keceriaan dengan lagu yang kita tuntut sebenarnya. Hanya tinggal beberapa hari saja lagi walaupun kita ada juga yang kata agak sedih sebab kita meninggalkan Ramadan. Ya betul. Kalau ada di antara macam budak-budak kecil tu dia suka raya apa semua kan. Tapi kalau kita yang dah besar ni kadang-kadang ni kita sedih jugalah kan nak meninggalkan bulan Ramadan ni. Tapi apapun kita harus menyambut kegembiraan untuk semua umat Islam walaupun ada negara-negara lain yang dah pun menyambut hari raya awal. Ya. Ada negara jiran kita tu kan. Tapi apapun kita harus melihat anak bulan juga yang dijadualkan esok. Jadi berkemungkinan besarlah kita akan menyambut hari kemenangan kita ni pada 1 Syawal nanti, hari Rabu nanti insya-Allah. InsyaAllah. Itu sebenarnya. Dan bagi mereka yang telah pun pulang ke kampung, selamatlah ya mengemas-kemas rumah, buat apa yang patut. Mungkin hari ini ramai lagi yang akan pulang ke kampung kerana 8 dan juga 9. Toll free percuma. Terima kasih kerajaan. Okey, betul. Semalam saya ada antara orang yang menerima tol percuma tu lah. Oh, ya ke? Saya gerak hari Ahad tu. Ahad, 7 hari bulan. Saya keluar 8 hari bulan. 12.01. Yes, lebih lah 12. Pukul 4 pagi lah. 4 pagi lah, okey. So, dengan ceritanya kadang-kadang ada orang cakap macam, kalau kita ni masuk tol tu, 7 hari bulan tu sama ada kita dapat tol percuma ke tak? Jawapannya bila kita keluar 8 hari bulan tu, kita tetap dapat tol percuma. InsyaAllah. Alhamdulillah. Betul yang kata kalau 8-9 ni pastinya traffic jam tu sebab dinamakan 2.1 juta kenderaan yang melalui sepanjang lebuh raya Utara Selatan ataupun Kelas. Okey. Kita sebenarnya nak bawakan sedikit perkembangan lah kan. Pastinya kalau 8 hari bulan ni alamak ada mak-mak, abah-abah apa semua dah pergi pasar ni nak tengok barang macam mana harga sekarang ni. Sebab semua kata macam harga mahal, daging mahal, semua mahal, santan mahal. Santan mahal. Betul ke tidak? Yang Faria sebut tadi tu antara bahan menu wajib lah. Bahan-bahan wajib kalau nak masak apa semua, daging, santan perlu ada. Jadi kita nak lihat sama ada mereka ni dah dapatkan belum ataupun harga macam mana. Siapa kat pasar? Rena lah. Orang yang gaji masak lah kita hantar. Boleh. Okey, kita bersama dengan Hazrina Kasim di Pasar Seksyen 6 Shah Alam. Rina, silakan. Terima kasih rakan tugas di Sri Pentas TV3. Assalamualaikum. Selamat pagi kepada semua penonton MHI. Berada di Pasar Moden Seksyen 6 Shah Alam. Inilah suasana kemeriahan yang kami bawakan ketika ini. Memang cukup ramai pengunjung. Kabarnya daripada seawal pagi tadi dah ramai sebenarnya yang datang nak membeli barangan untuk persiapan Aidilfitri. Biasalah kalau kita tengok kalender mungkin raya pada hari Rabu ni insya-Allah. Namun kita tunggu pengumumannya pada hari Selasa. Okey, saya berada di gerai 1A ini yang mana menjual daging. Kalau kita tengok kat sini ada banyak bahagian daging. Kita nak tahu jugalah ya, apakah mungkin ini antara waktu-waktu yang sibuk juga kalau kita nak ganggu peniaga dia macam sekarang ni tengah busy. Tapi kalau kita tengok sebenarnya daripada sini sampai hujung sana memang sebaris ni menjual daging, menjual ayam untuk mereka pengunjung-pengunjung senang untuk membeli. Kita nak bersama dengan peniaga ni, abang ni sekejap saja lagi. Kalau boleh kita tengok sendiri hampir habis sebenarnya daging-daging yang ada jual kat sini. Sibuk semua peniaga sedang memotong daging, bahagian dia macam-macam ada kat sini. Tapi yang kebiasaannya kalau jadi kegemaran pengunjung sendiri Batang Pinang lah kan. Tak apa, kita tanya pengunjung dululah. Sebab kat sini katanya yang mereka dah buat tempahan awal. Siapa yang dah order daripada minggu lepas, sini tempat pick up dia lah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh tahu namanya siapa? Zarina. Puan Zarina. Okey. Kita nak tahu Puan Zarina ni memang orang Shah Alam Seksyen 6 atau dari mana? Saya daripada Bandar Sarjana Putra. Bandar Sarjana Putra Nun, jauh di sana sampai ke Seksyen 6 Shah Alam. Apa yang membuatkan anda nak beli juadah untuk persiapan raya kat sini? Saya memang biasa shopping minggu-mingguan kat sini. So memang saya dah tempat awal lah dengan abang yang jual daging ni. Okey, bila sebut tentang tempahan awal ni, seawal bila dah tempah? 16 hari bulan 3. 16 Mac dah tempah dah. Okey, bahagian daging yang dipilih? Saya beli daging biasa dengan kambing. Dengan kambing untuk lamb chop. Wow, buat lamb chop Okey, hari pertama apa juadahnya? Rendang daging. Rendang daging. Okey, selamat. Dah dapat daging belum?
Okey, kita harapkan agar raya tahun ini lebih meriah dengan rendang dagingnya. Terima kasih Puan Zarina. Ini salah seorang pengunjung yang dah buat tempahan awal katanya. Yang mana berbaris kat depan ni memang yang datang terus beli. Kalau ada adalah, kalau tak ada tak adalah. Assalamualaikum, boleh tanya sikit? Waalaikumsalam. Kita nak tanya daripada pukul berapa dah sibuk dah keadaan ni? Kalau ikutkan sibuk, kita daripada sejak waktu subuh lah. Selepas selesainya subuh, terus orang dah kurumun ke sini. Tahun ni kita nak tahulah juga banyak tak daging yang dijual, tempahan-tempahan yang dibuat oleh pembeli? Kalau ikutkan order saja daripada pelanggan yang sedia ada, lebih kurang 200 kilo. Itu belum lagi termasuk yang walk-in pada hari kejadian lah. Macam contoh hari ini, daging sahaja, daging biasa tempatan, orang datang booking lebih kurang 200 kilo. Kita nak tanya sikit lah kan, hari ni je ke buka ataupun sampai hari apa ni beroperasi? Okey, kita kalau untuk sepanjang Ramadan, iaitu Ramadan terakhir kita insya-Allah pada besok Selasa. Jadi besok adalah hari terakhir kita akan berniaga. Untuk seluruh pasar ini, pasar Seksyen 6. Baik, terima kasih banyak-banyak. Terus berniaga di celah-celah daging ni. Kita tanya dengan peniaga dia. Ni kedai 1A yang memang jadi tumpuan. Selain daripada daging, ayam juga tak terkecuali lah dijadikan sebagai bahan utama untuk buat rendang. Tapi kalau tengok kat sebelah sini, ini bahan-bahan kering. Nak beli daun limau purut, daun palas, daun kelapa, daun kunyit, cili. Inilah tempatnya penuh dengan pengunjung-pengunjung yang mana mereka ni datang untuk membeli barang basah dan juga barang kering. Saya dalam ramai sebenarnya, minta maaf. Maklumlah kan, keadaan sesak di sini. Okey, ini kalau boleh kita jalan sikit ini bahagian ayamnya. Ayam katanya RM9.80 sekilo. Dan kita tengoklah memang penuh. Ni tadi pagi memang saya tengok punyalah tinggi membukit. Sekarang dah rendah. Peniaga-peniaga yang menjual ayam ni sibuk melayan pelanggan masing-masing. Dan kita tengok suasana ni memang dia akan berlarutan sehingga habis segala kelengkapan untuk dijual. Sampai ke hujung sana sebenarnya, daripada pintu masuk sampai ke pintu belakang ni memang penuh. Dua lorong ni menjadi lorong yang wajib lah untuk pengunjung-pengunjung mendapatkan ayam, bahan basahnya dan juga barang-barang kering. Ui, cantiknya lengkuas dia, kerisik pun ada senang, dah tak payah nak buat kerisik sendiri. Ada serai dan sebagainya, datang boleh pilih sahaja. Wah, saya kalau tengok kat sini rasa teruja pula kawan-kawan nak sama-sama turut membeli. Tapi biasalah, minta maaf, kita raya di studio, kita makan je lah kat studio. Yang ni yang dah siap. Yang dah siap. Kalau tak pandai nak anyam, beli yang dah siap sahaja. Ini ada 10 sarungnya. Mungkin rasanya satu ikat ni RM10 RM10. Okey, senang saja. Boleh terus beli kat sini. Ini masih lagi kawasan ayam lah. Di mana tengok ni peniaga-peniaga sibuk. Lambai sikit. Suasana memang cukup meriah. Dah terasa macam esok bulan nak raya. Tapi sabar, kerana masih ada berbaki 1 hari sahaja lagi, insyaAllah. Kalau kita raya hari Rabu ni, 1 hari lagi untuk kita sama-samalah meriahkan. Nak membeli apa lagi yang kurang, boleh tambah. Seksyen 6 Shah Alam ni memang cukup meriah. Saya ni nak jalan sampai ke hujung. Boleh ikut ke Adam, kameraman dan juga penerbit lokasi saya ni? Boleh, hangguk katanya. Okey, ni dah sampai bahagian buah-buahan dan sebagainya. Ini ayam lah yang macam saya cerita tadi. Boleh dikatakan menurut peniaga dan juga pengunjung tadi, suasana ini memang dia akan berlarutan sampai esok. Jadi anda kalau yang tinggal berdekatan, kalau tak tinggal berdekatan pun tapi nak rasa suasana ni dan juga mungkin nak dapatkan bahan-bahan basah, bahan kering, boleh terus ke Pasar Moden Seksyen 6 Shah Alam. Itu saja saya nak bawakan untuk anda dan pastinya kita harapkan agar semua yang beraya di Shah Alam di Kuala Lumpur, di Lembah Kelang ni, bolehlah terus buat persiapan awal supaya tak kelang kabut lah orang kata. Kita nak rasa suasana tu memang kita mahukan yang terbaik lah bahan-bahan dia. Boleh datang ke sini. Okey, jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye. Waalaikumsalam. Hazrina datang pasar tu terus meriah. Itulah dia. Dia pergi daripada sana sampai ke sana. Itu pasar
Hazrina selalu pergi tu masa waktu belajar UiTM. Pot dia tu. Pot dia tu. Kalau saya lah, itu pot saya jugalah. Pot Mak ayah, orang Shah okey. Kalau tak pergi session 6, mak ayah saya pergi session 16. Itu antara pasar-pasar favourite lah dekat Shah Alam kan. Session 6 tu pasar dia memang segar. Kalau tengok beli serai ke beli apa, beli haling semua segar-segar. Betul. Itu antara yang menjadi tumpuan jugalah kan kalau orang dekat Shah Alam tu. Apa Jadi, pun berbelanja dengan baik-baik Betul. Kena tahulah nak masak apa. Ya, benar. Dan kena ada bahan-bahan apa, tulis apa semua, takut tertinggal. Benar. Kan. Okey, kalau tadi kita dah lihat barang-barang basah, ayam, daging, sayur apa semua. Tapi kali ni tak lengkap lah raya kalau tak beli pakaian-pakaian raya. Baju raya awak ke ni? Tak, ini wardrobe je. Masih ada waktu untuk beli? Ya, masih ada waktu. Ada orang cakap last minute ni harga potong. Harga potong kasih potong habis lah. Tapi kadang-kadang saiz dah tak ada lah. Ini kita nak tengoklah macam mana suasana di Jalan Tar. Katanya macam ramai. Tapi yang membelinya kurang sikit lah orang cakap tahun ni kan. Tapi walaupun jom kita saksikan rata kemeriahan yang ada di Jalan Tar ataupun Jalan Tuan Abdul Rahman. Beberapa hari lagi menjelang sambutan Hari Raya Aidilfitri. Jadi inilah dia suasana Bazar Jalan Tar, tempat yang selalu menjadi tumpuan orang ramai. Tapi dengan cerita tahun ini Bazar Sendu. Apa cerita? Jom Malaysia hari ini. Alright, ini dia kedai pertama yang kita akan membuat tinjauan, kedai kuih raya. Kita nak tahu ataupun nak dengar respon daripada pengusaha kuih raya sendiri. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Alright bang, boleh duduk je. Saya pun nak duduk ni. Penat saya berjalan tadi jauh saya. Selesa pula. Okey, saya ada baca juga ada artikel mengatakan Bazar Jalan Tar tahun ni sendu. Mungkin abang boleh komen sendiri mengenai adakah benar ataupun tidak sebenarnya. Okey, benar sekali. Memang tepat 110%. Memang tepat berbanding dengan tahun lepas ataupun 2 tahun lepas. Memang sangat berbeza, ketara sangat. Sebab tahun ni sale sangat drop dan ataupun sendu lah. Disebabkan nak cakap orang tak ada, memang ada tapi tak membeli sangat. Ramai yang macam goyang kaki macam jalan, tangan kosong. Tapi nak dengar juga respon, nak tergolek pula. Sengit. Saya tak beli kuih. Rasanya saya tak beli apa-apa lagi ni tapi dah sengit. Nak dengar juga komen daripada para peniaga yang lain. Kalau ikutkan logik, banyak orang kata tak ada sambutan. Tapi sebenarnya tu semua tipu agak. Sebenarnya malam baru betul-betul kita pump. Sale tahun ni dah boom lagi lah. 3 kali boom lagi lah. Sebab apa kita orang memang pack. Sekarang kita berada di kedai tudung. Kita nak dengar respon daripada peniaga tudung sendiri. Yang paling ketara sekali minggu pertama dengan minggu kedua. Selalunya kalau peniaga-peniaga Jalan Tar, minggu pertama, minggu kedua tu dah kira macam dah boleh tarik nafas lega untuk diorang lepas modal diorang semua. Tapi ni minggu ketiga pun belum masih lepas lagi. Contohlah kan, satu hari tu kita boleh macam kira boleh collect dalam 5,000, 6,000 tapi malam je yang boleh kita buat sale. Siang tak boleh buat sale. Macam itulah. Siang memang langsung tak, macam orang tak keluar lah. Mungkin tak tahulah sebab cuaca ke apa kan. Allahualam. Alright, harapnya urus-urus mengenai Bazar Sendu tu tidak berpanjangan lah sampai menjelang Hari Raya ni. Dan juga kita nak dengar dulu apa kata pengunjung mengenai Bazar Jalan Tar ni. Diorang beli ke jalan-jalan je? Takkanlah jalan-jalan je tak ada pegang something kan? Okay, saya datang sini nak tengok-tengok je. Saya dah beli online lah. Sebab lagi murah, lagi senang. Datang sini jalan-jalan je. Tengok-tengok. Kalau sendu tak macam ramai macam ni. Kita pun jalan pun berimpit-impit. So memang tak sendu lah. Meriah tahun ni. Kalau beli online ni, kita tak confirm lagi saiz tu sama dengan kita punya body apa semua. Kualiti apa semua. Berpelah-pelah kita hari ni. Saya pusing satu Bazar Jalan Tar ni. Memang meriah. Kenapa dia kata Bazar Sendu? Tapi kemungkinan mungkin ada banyak faktor lah. Mungkin faktor ekonomi, faktor cuaca, waktu persekolahan dan raya yang dekat. Mungkin juga faktor orang membeli belah di atas talian. Semoga dimudahkan untuk semua yang berniaga. Dan juga selamat Hari Raya. Wan, selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya. Tu dia
ceria semacam. Dia memang leher-leher orang menangis tak? Dia leher-leher dia gelak. Walaupun tahun ni di hashtag single lagi. InsyaAllah tahun depan tak single dah. Okey, itu sikit suasana dan keadaan yang dibawakan di Jalan Tar. Ya, betul. Betul, ramai. Selalunya itu menjadi tumpuan lepas buka puasa dan sebagainya. Lepas tarawih pastinya mereka akan ke sana. Nak tengok-tengok harga dulu. Orang Malaysia kan suka tengok harga. Betul, survey dulu. Kadang-kadang orang kita ni bagus. Sikap berjaga-jaga tu bagus juga. Penting kan. Benar. Untuk nak menentukan harga okey ke tak okey dan sebagainya. Kenalah melihatlah dari banyak perspektif sebenarnya kalau nak berbelanja ni. Okey, kita pergi berehat. Kita nak berhenti berehat selepas ni. Lepas ni? Sebab kita nanti nak dengar lagu raya lah awak. Ada orang dia nak raikan raya. Kata Kalam Band. Okey, jadi segalanya di Malaysia hari ni selepas ini. Tersentak diri dari lamunan, suara takbir menggegar sukma, amalan hidup nafikan diri. Maha yang esa, berkasihilah jiwa yang tenang, kasihani jiwa yang kelam, pastikan tiba cinta yang datang. Andaikan hati sudahlah tenang, raya, raya kita raikan hari kebebasan. Kenangan kita, kerana dia rasa syukur sentiasa, kerana dia kita dapat bersama, kerana dia ku pohon maaf dipinta, kerana dia gembira ini tercipta. Raya, raya kita raikan hari kebebasan. Ayah, bunda, aku rindukan kenangan kita, kerana dia kita syukur sentiasa, kerana dia kita dapat bersama, kerana dia ku pohon maaf dipinta, kerana dia gembira ini tercipta. Hari raya rasa syukur sentiasa, hari raya kita dapat bersama, hari raya ku pohon maaf dipinta, hari raya gembira ini tercipta. Assalamualaikum. Inilah dia kumpulan Kalam Band. Oh, sedap awak punya kalam tu eh. Kalam Band. Buat kata hari misu anda kol-kolang tu dekat sini. Yes, betul. Okey, Kalam Band ni dah lama sebenarnya. Tak ada naskah baru tiba-tiba kan. Dia betul. Naik sekarang ni dengan raikan raya. Katanya kumpulan ni daripada 2012 ya? Betul. Tapi kenapa kalian Kalian memang semua awet muda nampak macam dah budak je. Tapi mungkin boleh ceritakan sikit mungkin kepada peminat-peminat kepada penonton MHI mungkin nak kenal lebih lanjut berkenaan dengan Kalam Band ni.
Okey, kami sebenarnya dulu kami berlima. Jadi sekarang ni kita ada sedikit Accident jadi 3 orang sekarang. Oh, 3. Tapi untuk hari ni kita bawa seorang lagi penyeri Adam Syah sebagai pemain seruling. Untuk lagu Raikan Raya ni. Betul. Ramai juga di antara kita yang tahu Kalam Band kan, dan juga itu merupakan lagu baru, dan saya kenal kebelah Kalam Band ni dengan lagunya Di Lamu Rindu tau. Macam mana sikit nanya sikit? Penyanyi dia. Dia terus petik Sikit untuk peminat kalau mereka nak kenal Kalam Band. Sikit. Mengapa ketika bila aku tahu sendirian terkenang kenangan satu kita bersama. Ini lagu awak memang terkenang siapa? Kan, nampak? Itu ada Kalam Band. Terima kasihlah ingatkan balik. Okey, itu lagu Di Lamu Rindu. Di Lamu Rindu. Tapi sekarang ni mereka mempromosikan Raikan Raya. Raikan Raya. Ini memang single untuk tahun ni Betul, single tahun ni. Ceritalah sikit siapa yang buat lagu ni, kan macam mana kalian tiba-tiba pop muncul? Ini inspirasi daripada kita punya bassist, komposer. Saya rendah pula. Lagu Raikan Raya ni dicipta oleh Faizwan, dan saya yang mencipta lirik ya. Saya menyanyinya. Sudah. Ini baguslah sebab dia satu kumpulan kan, yang buat lagu, buat lirik, menyanyi kan. Jadi kata orang tu lagu ni lagi senang lah untuk dinyanyikan kan. Kalau ada yang tak kena apa semua, dia sendiri kata tak kena ni kan. Betul. Boleh saya cerita sikit? Boleh. Macam mana boleh kita orang ni tercetusnya nak comeback balik ni? Silakan. Kita sebenarnya dah lama dah kira berehat lah daripada industri ni, tapi disebabkan baru-baru ni video-video kita banyak orang di-upload balik di TikTok. Jadi ramai komen-komen yang suruh kita untuk comeback balik. Betul. Untuk itu kita hadiahkan dulu lagu raya. Sebelum kita hadiahkan lagi lagu single selepas raya ni. Ada lagi single? Betul. Tak surprise. Disebabkan dengan kemunculan semula. Bagi teaser sikit lah. Tapi lagu tadi tu saya tengok macam ada zapin-zapin, tradisional. Lagu tu saya bereksperimen sikit. Saya masukkan elemen zapin supaya kita supaya zapin tu taklah lapuk di telan zaman kan. Jadi saya untuk modernkan sikit, saya campurkan sikit dengan salsa. Ni macam mana adanya penampilan istimewa Adam Syah ni? Adam Syah ni sahabat yang selalu mengikut kami lah maksudnya kan. Untuk persamaan bahan kita akan tambah dia untuk penyeri. Memang berseri sungguh. Sedap lah cakap. Okey. Ini beberapa hari lagi kita nak sambut satu show. Mungkin ceritalah sikit nak raya kat mana nanti? Awak raya kat mana? Kalau saya di Ipoh Perak. Ipoh Perak. Saya di tahun ni di Melaka. Melaka kat mana? Di Kuala Sungai Baru. Kuala Sungai Baru. Okey, yang ni pula? Saya kat Cemor, Ipoh kak. Ipoh. Adam? Sama juga saya kat Ipoh. Ni semua geng Ipoh lah ni. Semua yang orang Selatan Melaka. Iya. Kalau Ipoh tu apa yang sedapnya? Macam-macam. Kalau nak cerita panjang benar. Antara makanan favourite raya apa? Saya lemang lah. Lemang kena lah rendangnya. Kena dengan rendang. Melaka? Melaka yang banyak makan ketupat saya tengok. Dia tengok orang Melaka kat situ. Saya sebenarnya orang Perak, cuma tahun ni kita raya di raya Melaka lah. Okey, baik. Kepada peminat, lagu ni macam mana nak dengar ke? Promote sikit lagu Raikan Raya ni. Okey. Nak promote ke? Silakan. Siapa? Boleh. Okey, boleh tengok dekat YouTube Kalam Band. Boleh cari Raikan Raya. Boleh cari dekat setiap platform media sosial. Boleh cari Raikan Raya. Okey. Non. Tanpa dilupakan kita baru release video raya semalam. Betul. Video officialnya. Okey. Betul. Muzik video lah tu ya. Nanti boleh tengok, Kalau balik kampung pergi Ipoh. Kan lampu raya macam mana? Meriah ke tidak? Macam mana maksudnya? Lampu raya kalau kat kampung tu meriah ke tidak? Meriah. Ya. Habis duit. Okey. Ini kita nak kongsikan, nak tengok juga ni. Katanya ada diorang ni dekat satu tempat ni. Kalau pemasang lampu raya, yang kata duit emas semua gadai. Habis semua. Beli lampu raya je. Setahun sekali katanya. Kemeriahan lampu raya di salah satu taman perumahan yang ada ni. Okey, jom kita saksikan.
Ramadan bakal meninggalkan kita dan Hari Raya menjelang tiba. Di kampung, kawasan perumahan, taman atau pintu gerbang dihiasi lampu raya dan pelita bagi menyemarakkan sambutan Lebaran. Bertempat di Taman Setia Warisan Sepang Selangor, sebaik usai tarawih jam 10.30 malam, komuniti di sini bersama-sama mendekorasi kawasan taman mereka dengan lampu minyak tanah dan lampu kelap-kelip. Menurut Mat Saad Ahmad, selaku pengerusi Persatuan Penduduk Taman Setia Warisan ini, mereka sudah biasa bergotong royong sejak dahulu setiap kali Aidilfitri. Pelita melibatkan 300 lebih pelita. Lampu LED lebih kurang dekat-dekat 100 lebih. Libatkan panjang 8 meter, ada 10 meter adalah. Kita sebenarnya bandar raya bagi kita tema untuk menggunakan barang-barang terpakai. Jadi kita guna barang terpakai lah. Contoh ni yang kita buat ni kan daripada pilihan raya dulu. Jadi pipe-pipe yang ni untuk pasang bendera pilihan raya. Jadi kita ambil, kita kutip, kita pasang buat sumber rangka ni lah. Dia yang berjaya dia yang dicerita. Contoh itik daripada tayar terpakai. Kan kita gunakan daripada tu apa? Yang semua lampu-lampu lah yang kita pasang tu semua tiang-tiang bendera yang kita kutip tepi jalan. Jadi kita gunakan untuk program ni lah. Jadi jimat kos lah. Bagi Ahmad Zulkifli Hashim pula, walaupun berusia 62 tahun, dia masih kuat dan kreatif dalam mencurahkan idea untuk menghasilkan perhiasan daripada barangan terpakai. Saya ni bekerja bahagian mekanikal, jadi ada minat lah dalam bahagian pembuatan ni lah. Jadi setelah pencen ni, saya banyak tengok DIY. Jadi tengoklah apa-apa program dan tambah ni yang ada ni. Kalau dia kata buat DIY, saya akan cuba buat lah. Kan? Benda ni dia perlukan ada minat dan ingin mencuba. Sekarang budak-budak ni banyak berminat pada gadget. Kan? Jadi kita nak dapat kebersamaan dengan mereka tu susah sikit. Jadi dengan aktiviti macam ni, mungkin ramai yang boleh turun lah sama-sama untuk join kerja macam ni lah. Kemeriahan persiapan disuruhkan lagi dengan bunga api memecahkan suasana malam. Harapan mereka agar Hari Raya dapat disambut ceria selain menjuarai pertandingan Lip Lap Raya, anjuran Majlis Bandaraya Shah Alam 2024 pada kali ini. Tidak kurang juga bagi Taman Alam Budiman di Shah Alam. Mereka juga turun padang bagi menghiasi perhiasan Hari Raya. Menurut Badrul Hisham Shahbuddin, pengerusi Persatuan Penduduk Taman Alam Budiman, sedikit kelainan dibawanya. Mereka akan membakar lemang secara moden dan tradisional di halaman utama taman tersebut. Saya nak benda ni akan berterusan. Di mana anak saya, cucu saya besok kan, dia tak lupa. Itu sebab kita bercampur. Ada lampu lilap, ada lampu minyak tanah. Kita panggil, kalau hari raya kita panggil panjut lah. Kita gunakan kaedah yang lama. Beza dia untuk masak lemang cara moden tadi senang. Seorang je boleh buat. Yang untuk masak yang cara kampung ni, cara tradisional ni agak lama lah, agak sukar. Kena ramai orang. Ini baru 5 batang. Kalau kita yang banyak batang tadi, susah. Ramai yang kena terlibat. Pengarah Jabatan Pembangunan Komuniti Majlis Bandaraya Shah Alam MBSA, Syahrin Ahmad, berkesempatan meluangkan masa melihat perjalanan program itu. Walaupun pertandingan Lip Lap Raya Shah Alam 2024 ini pertama kali diadakan, namun disambut baik oleh masyarakat setempat. 2 kategori dipertandingkan, iaitu Kampung Tradisional dan Taman Perumahan. Kita telah mendapat 18 penyertaan daripada 24 MPP Shah Alam yang berada di dalam kawasan pentadbiran MBSA, dan ini merupakan satu permulaan yang baik. InsyaAllah pada tahun-tahun hadapan kita akan memperkasakan lagi program ini, dan kita berharap lebih banyak lagi persatuan penduduk yang bernaung di bawah MPP Shah Alam akan menyertai program Lip Lap Raya untuk tahun-tahun yang akan datang, insyaAllah. Semoga inisiatif seperti ini dapat diadakan lagi agar ukhuwah dan kerjasama antara komuniti setempat dapat diterapkan tanpa mengira umur, bangsa maupun agama.
memang seronok apabila kita dapat saksikan mereka ni bergotong royong memeriahkan kawasan Taman Perumahan. Dulunya kalau kita lihat keadaan seperti itu, kita lihat dekat kampung tapi sekarang ni dekat bandar pun dah boleh dah kita bersama untuk kita menyerikan lagi perumahan kita dengan cahaya lampu dan sebagainya ketika raya. Baiklah, sekarang ni kita nak bercakap kali ini tentang wakaf dan infak dana pembinaan Masjid Sarjana Puchong Selangor. Dan untuk itu terus saja kita ingin bersama dengan juru cakapnya, tak lain tak bukan. Setiap minggu insya-Allah bulan Ramadan saya bersama dengan Ustaz. Kita bersama dengan Ustaz Bakhtiar Fitri ataupun UBF bersama kita. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar, sihat? Alhamdulillah saya sihat. Bila tengok Ustaz memang automatik sihat. Baju pun lebih kurang kita sama-sama ni. Saya nak beraya saya dah. Okey Ustaz, sebagai permulaan mungkin Ustaz boleh ceritakan sikit tentang latar belakang masjid ni? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik Afan dan juga semua penonton setia Malaysia pada pagi ni. Baik. Kita jangkakan hari ni hari cuti kan? Hari cuti ke? Tak cuti. Ada orang dah cuti ada kan? Orang yang dah cuti. Kita jangkakan pada hari ni katakanlah ada 300,000 orang tonton. Mungkin kita rasa. Dan kami sangat berharapkan daripada 300,000 orang ini Allah buka hati dia untuk bersama dengan Masjid Sarjana Puchong. Tuan-tuan dan puan-puan, saya ni kan bila orang minta cari dana untuk masjid, memang saya akan pergi. Sebab masjid ni Nabi sebut dalam hadis tentang kelebihan infak dengan masjid. Kata Nabi SAW, sab'un yajri lil 'abdi ajruhunna wa huwa fi qabrihi ba'da mautih. Ada 7 perkara amalan ni siapa buat mengalir pahala masuk ke lubang kubur walaupun selepas kematian dia. Ini namanya pencen kubur. Orang yang dah mati tapi masih hidup. Dia dah mati jasad tapi pahala masih mengalir. Apa antara yang dia buat? Nabi kata ada 7. Saya nak sebut satu je. Aubana masjidan, membina masjid. Sebab tu siapa yang bina masjid, insya-Allah selama mana masjid tersebut digunakan, selama itulah pahala mengalir masuk ke lubang kubur. Sebab itulah bila saya dengar pasal masjid ni tuan-tuan dan puan-puan, jangan rasa macam lalu saja iklan pasal Sarjana Puchong ni, Masjid Sarjana Puchong ni rasa macam yalah tak adalah. Jangan. Pastikan infak tuan-tuan dan puan berada dekat sana. Sebab ganjaran sangat besar. Tuan-tuan dan puan tengok skrin dekat TV, yang pertamanya ambil dahulu gambar dekat skrin TV tu. Takut terlepas nanti nombor akaunnya. Ambil ada QR code dekat sana. Sambil-sambil saya bercerita dah boleh transfer dah sebenarnya. Sambil-sambil saya bercerita tuan-tuan dan puan dah boleh dah telefon pegawai kami. Cumanya kalau engage boleh WhatsApp dahulu. Tuan-tuan dan puan, penduduk sekitar di Sarjana Puchong ini lebih kurang 20,000 orang. Sekaligus orang bersembahyang dekat sana 2,500 orang. Maknanya tuan-tuan dan puan, infak tuan-tuan dan puan dimanfaatkan oleh ramai orang. Alhamdulillah masjid ni dah 52% dah siap. Kalau tengok gambar tu kan, video tu. Tinggal sikit ya? Sikit lagi, dalam separuh lagi. Tapi dana masih lagi kami cari sebenarnya. Kos keseluruhan 9.5 juta ringgit. Sangat besar. Tapi Alhamdulillah, separuh orang kata 3 juta dah habis belanja sebenarnya. Mungkin kita ada lagi baki lebih kurang 6.5 juta sebenarnya untuk nak cari dana lagi ataupun lebih kurang 5 juta sebenarnya. Tuan-tuan dan puan, saya nak sebut begini masjid ini akan digunakan oleh keseluruhan penduduk sekitar lebih kurang 20,000 orang ramai. Maknanya tuan-tuan infak kat sana 20,000 orang boleh guna. Apa Nabi sebut tentang orang yang menyempurnakan hajat saudara dia dekat dunia? Nabi kata man qada li akhihi hajatan kuntu lahu aqifan inda mizani fa in rajah wala syafa'atulah. Tuan-tuan sambil-sambil tu tengok dekat skrin TV. Kami ni khutbah dekat mimbar. Tapi terpaksa berjalan keluar untuk jadi imam pula. Biasanya kan tempat solat itu dekat sebelah mimbar. Tapi sebab tak cukup ruang tempat nak solat. Sebab kita nak dapat tempat ruang solat yang selesa, yang sempurna sampai keluar tempat sembahyang. Mana ada masjid macam di Sorong macam ini sebenarnya. Sebab itulah kami sangat terdesak tuan-tuan dan puan dengan berbaki 2 hari lagi Ramadan ini. Kata Nabi SAW, barang siapa yang menyempurnakan hajat saudaranya dekat dunia, walaupun satu hajat, aku menanti orang ini di Al-Mizan, tempat timbang dosa pahala. Kalau berat timbangan pahala, beruntunglah. Kalau ringan timbangan pahala, kata Nabi, aku bagi syafaat, aku beratkan. Untuk siapa Nabi nak beratkan syafaat itu? Untuk orang yang membantu orang lain. Kita infak dekat Masjid Sarjana Putra, kita bantu 20,000 orang. Bayangkan betapa banyak syafaat yang Nabi akan berikan untuk kita di Al-Mizan bila ditimbang pahala kita. Sebab tu tuan-tuan dan puan, apa kata, infak ni juga niat ke atas nama mak ayah masing-masing. Ya Allah, infak ini dengan berbaki 2 hari lagi Ramadan ini atas mak ayah aku, ya Allah. Dengan sebab atas mak ayah kita berinfak, mengalir pula pahala masuk ke lubang kubur mak ayah kita. Pencen kubur buat mak ayah. Termasuk juga Allah, Nabi akan menanti ibu ayah kita dekat Al-Mizan.
Nabi akan beratkan timbangan pahala mak ayah kita nanti insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan, ada juga anak mengadu kat kita. Ustaz, dulu masa mak ayah saya hidup dulu, tak dapat nak berbakti. Ingat nak beli rumah, nak beli rumah tapi tak dapat. Anak-anak kalau tak dapat dekat dunia, kita buat dekat akhirat. Nabi kata siapa yang bina rumah Allah walaupun sebesar sarang burung, kecil sekalipun infaknya. Tuan-tuan dan puan-puan, kata Nabi, Allah akan bina rumahnya dalam syurga. Anak-anak tak dapat nak buat dekat dunia, buat dalam syurga. Bina ataupun infak atas nama mak ayah. Siap masjid ni tuan-tuan dan puan, nampak begitu cantik indah kan? Mungkin sebesar itulah rumah kita dalam syurga ataupun lebih besar lagi sebenarnya. Tuan-tuan dan puan, sebab tu kami merayu kepada semua dengan berbaki lebih kurang 6.5 juta. Tuan-tuan dan puan, tadi saya tanya apa tadi? 300,000 orang yang menonton pada hari ini mungkin. Kami cuba mencari lebih kurang 15,000 orang saja lagi. Kami mencari lebih kurang dalam 15,000 orang. Ataupun mungkin 5,000 orang, silap kira. 5,000 orang yang boleh berinfak sebanyak RM500. Tuan-tuan dan puan, RM500 bagi sekaligus untuk Masjid Jannah Putra. Nabi akan nantikan kita dekat Al-Mizan. Nabi Allah Ta'ala akan bina rumah kita dalam syurga. Nabi akan beratkan timbangan pahala kita. Siapa sebenarnya 5,000 orang ni yang Nabi nak nantikan untuk Nabi bagi syafaat sebenarnya? Mudah-mudahan tuan-tuan dan puan. Sebab tu datang bersama kami tuan-tuan dan puan, infak RM500 sekaligus. Tak mampu kan Fat? Buat bulan-bulan. Bulan ni 100, bulan depan 100. Ajak pula adik-beradik yang lain. Kak, kau 100 kak? Bang kau 100? Kita buat untuk adik-beradik kita. Betul. Untuk mayah kita. Mayah kita sebenarnya. Bukan tu macam itu kan. Ataupun offer juga kawan-kawan pejabat kita semua. Tak mampu nak bagi banyak, bagi sikit. Betul. Janji infak tuan-tuan ada bersama dengan kami dan alhamdulillah lebih RM300 dapat pelepasan cukai insya-Allah. Insya-Allah. Okey, jadi berbaki lebih kurang 2 hari saja lagi untuk kita nak habiskan Ramadan ni. Apalah salahnya kalau kita masih lagi sebulan tu boleh infak lagi, inilah masanya kan. Tak terlambat untuk anda infakkan wang anda untuk pembinaan Masjid Sarjana Puchong. Baik, terima kasih diucapkan kepada Ustaz Batia Fitri UBF. Sudi bersama kami. Selamat Raya Ustaz. Selamat Raya Mak Batia. Terima kasih sampai balik ke Kelantan insya-Allah. Okey, jadi kita ingin berhenti beraksi ketiga, jadi anda jangan ke mana-mana. Selamat Raya Ustaz. Baik, kembali semula dalam Malaysia hari ini. Terima kasih kerana masih setia bersama kami di MHI dan kita nak terus berkongsi dengan kalian bagaimana untuk berinfak pecutan terakhir Ramadan ni. Okey. Ini kita nak berkongsi berkenaan peluang infak dan wakaf kepada pembinaan Masjid Kota Warisan Sepang Selangor dan kita terus bersama dengan tetamu kita pada hari ini iaitu Ustaz Muhammad Hafizuddin Muhammad Syaril, Pembantu Eksekutif Perbadanan Wakaf Selangor, Jurucakap Pembinaan Masjid Kota Warisan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Hari ini mungkin kita boleh kongsikan bagaimana status terkini untuk pembinaan Masjid Kota Warisan Sepang ini Ustaz. Okey, baik. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi ajma'in. Alhamdulillah. Untuk status terkini bagi pembangunan ataupun pembinaan Masjid Kota Warisan ini, dana yang terkumpul setakat ini berjumlah 6.9 juta ringgit. Yang mana ini adalah usaha daripada jawatan kuasa pembinaan masjid yang sering mempromosikan kutipan untuk pembinaan masjid ini. Dan selain itu juga kita lihat kenapa tuan-puan yang sedang menonton segmen MHI pada pagi ini perlu berwakaf untuk pembinaan Masjid Kota Warisan ini. Di sana hari ini hampir 32,000 penduduk. Tetapi tiada sebuah masjid pun di kawasan Kota Warisan. Dan hari ini kita dapat lihat ada 2 surau yang berstatus solat Jumaat tetapi sangat padat, sangat penuh sehingga melimpah sehingga ke ruang limpah dan sebagainya. Jadi keadaan sangat tidak kondusif untuk mereka melaksanakan tuntutan kefarduan seperti solat Jumaat, solat tarawih. Dan kita pula dalam beberapa hari lagi, sehari 2 ni, kita mungkin akan menyambut Hari Raya Aidilfitri. Jadi mungkin ada orang sekitar yang balik kampung ataupun beraya di kawasan Kota Warisan tu, pasti mereka akan datang untuk solat di kedua-dua surau ni. Jadi penuh dah Fariha, tapi masjid tak ada. Jadi sidang penonton yang sedang sama menonton segmen ini pada pagi ini, jadi kita nak ajaklah, dan bukan sengaja Allah Subhanahu Wa Taala hadirkan tuan-tuan untuk menonton segmen ini pada pagi ini. Jadi kita nak ajak semua untuk sama-sama berwakaf untuk pembinaan Masjid Kota Warisan ini. Kerana apa? Kerana kita tahu pahala dan ganjaran ibadah wakaf ini sangat besar, lebih-lebih lagi di bulan Ramadan ini, Fariha. Baik. Okey, Ustaz sebagai wakil Perbadanan Wakaf Selangor itu PWS. Kita nak tahu juga sebenarnya apakah peranan PWS dalam pembinaan-pembinaan seperti inilah ya, masjid, surau dan sebagainya, dan kenapa sebenarnya
penting untuk kita ni berwakaf? Baik. Okey, di antara peranan Perbadanan Wakaf Selangor salah satunya adalah kita menguruskan ataupun memberi kebenaran kepada institusi seperti Masjid Kota Warisan inilah, yang mana mereka ini nak tak nak kena kumpul dana daripada orang awam. Jadi kebenaran tersebut perlu didapatkan dahulu daripada Perbadanan Wakaf Selangor. Kerana apa? Masyarakat di luar sana perlu tahu Perbadanan Wakaf Selangor adalah satu-satunya nazir ataupun pemegang amanah harta wakaf di negeri Selangor. Sebab tu banyak masjid-masjid yang nak buat kutipan dana wakaf secara umum ni perlu dapat kebenaran daripada Perbadanan Wakaf Selangor. Dan selain itu, Wakaf Selangor juga turut mempromosikan dan mengajak masyarakat untuk sama-sama melazimi ibadah wakaf. Kita ada letak tabung-tabung wakaf, kita ada buat produk-produk wakaf untuk memudahkan masyarakat. Dan di samping itu, kita mengawal selia. Seperti Masjid Kota Warisan ini, sekarang ni dah ada hampir 6.9 juta. Kita kawal selia setiap kutipan mereka. Dan masjid ni antara masjid yang aktif, Faria. Jawatan kuasanya antara yang aktif mengupdate laporan kutipan. Dapat kutipan, bulan ni dapat 200,000, bulan depan dia terus hantar kat kita. Berapa juta lagi, Ustaz? Kalau ikutkan anggaran untuk mereka mulakan projek, mereka memerlukan lebih daripada RM6 juta lagi. Sebabnya syarat yang JAIS letakkan, Jabatan Agama Islam Selangor, 50% daripada jumlah keseluruhan baru boleh mula kerja-kerja tapak. Itu sedikit peranan Wakaf Selangor lah. Dan mungkin kita perlu juga ingat, apatah lagi di bulan Ramadan ni kan, mungkin Ustaz boleh kongsikan juga sebenarnya, kalau kita berinfak, kebaikannya kan di pecutan terakhir Ramadan ni berapa hari saja lagi. Betul. Okey, untuk makluman tuan-puan, ibu ayah, abang-abang, kakak-kakak, hartawan-hartawan yang sedang menonton segmen kita pada pagi ini, kita dah tinggal 1-2 hari lagi Ramadan untuk meninggalkan kita. Dan mungkin ada di antara kita yang mungkin dah sibuk dah kacau rendang, kacau dodol, gosok tudung, gosok baju dan sebagainya lah. Persediaan untuk hari raya. Tapi jangan kita lupa, kita masih berada di dalam bulan Ramadan. Dan kita tahu di antara kelebihan bulan Ramadan ini, dan dia sangat sinonim dengan amalan sedekah. Kerana Nabi SAW adalah insan yang sangat dermawan, dan kita tahu dalam bulan Ramadan Nabi lebih pemurah seperti angin yang bertiup. Dan kita perlu tahu juga ibadah wakaf ini, tuan-tuan, adalah satu amalan yang dijanjikan oleh baginda Nabi SAW. Dia merupakan satu kita panggil pencen akhirat kita. Walaupun kita dah meninggal dunia, tetapi pahalanya akan berpanjangan mengalir ila yaumil qiyamah. Dan untuk sidang penonton juga, kita tahu bulan puasa ini ataupun bulan Ramadan ini dah dekat Syawal ni, kita mungkin teringat mak ayah kita ataupun ibu ayah kita ataupun adik-beradik kita yang mungkin dah meninggal dunia dah. Jadi sedekahkanlah pahala wakaf ini untuk mereka. Kerana apa, Fariham? Dalam hadis riwayat Imam Bukhari, seorang lelaki bertanya kepada Nabi SAW, ibuku telah meninggal dunia. Dia tidak sempat berwasiat. Dan aku yakin sekiranya dia masih hidup, pasti dia akan suruh aku bersedekah. Dia tanya kepada Nabi, fahal laha ajrun in tasaddaqtu anha? Adakah pahala sekiranya aku bersedekah untuknya? Yakni arwah ibuku. Jawab Nabi ringkas, na'am, fatasaddaq anha. Jadi tuan-puan sidang penonton yang rahmati Allah sekalian, rebutlah peluang yang ada berbaki. Sebelum Ramadan meninggalkan kita pergi, tengok dekat skrin TV tuan-tuan, ambil nombor akaun, ambil QR code, ambil gambar, ambil nombor jawatan kuasa kita, Masjid Kota Warisan ini, hubungi mereka. Dan kalau nak resit pelepasan cukai, boleh hubungi mereka ataupun boleh walk in ke pejabat Perbadanan Wakaf Selangor sendiri. Kita akan keluarkan resit untuk mereka yang nak niat wakaf untuk pembinaan Masjid Kota Warisan ini. Baik, kita dah kongsikan maklumatnya tertera di kaca TV anda. Jadi sama-sama kita ambil kumpul pahala ini sebab mungkin dalam beberapa hari saja lagi. Terima kasih banyak-banyak Ustaz. Ustaz Muhammad Hafizuddin Muhammad Syaril merupakan pembantu eksekutif Perbadanan Wakaf Selangor, jurucakap pembinaan Masjid Kota Warisan. Terima kasih banyak-banyak Ustaz ya. Pulang beraya? Belum, balik pejabat lagi. Balik pejabat ya. Okey, baik. Selamat menjalankan tugas lepas ini Ustaz. Terima kasih bersama dengan kami di MHI. Kita nak berehat seketika, sekembali nanti Fazli akan kongsikan juga sedikit berkenaan dengan kerugian terbesar pada 10 hari terakhir Ramadan. Sama-sama kita kongsikan selepas ini. Tahukah anda ada satu amalan yang memanjangkan umur serta menjadi puncak rezeki dan juga meraih kejayaan kemenangan, iaitu amalan berinfak. Masya Allah.
Berinfaklah kepada dana pengurusan dan pembinaan MTS Fast sekarang. Infak sedikit tanda ingat, banyak tanda mampu. Dan selagi mana anda ikhlas menyumbang, selagi itulah pahala menderu-deru menanti anda, insya-Allah. Okey, itu dia MTS Fast. Mungkin selepas ini anda boleh infakkan wang anda kepada MTS Fast. Okey, dan kita nak bercakap hari ini tentang kerugian terbesar pada 10 hari terakhir Ramadan. Dan terus saja saya ingin kenalkan kepada anda semua tetamu undangan saya minggu lepas saya bersama Ustaz, hari ini pun bersama Ustaz sekali lagi. Kita bersama dengan Ustaz Hanafiah Abdul Malik, ikon Mahat Tahfiz Sains Fatimah Az-Zahra. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ustaz. Alhamdulillah. Jumpa kita sekali lagi. Alhamdulillah. Okey, baik Ustaz. 10 malam yang terakhir ni, apa yang boleh Ustaz huraikan kepada penonton? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila kita sebut rugi, ada dua perkara. Pertama, kita kafir. Kafir ni maksudnya ingkar. Kita ingkar perintah Allah. Walaupun kita orang Islam, kita sia-siakan Ramadan berlalu begitu saja tanpa kita dapat apa-apa kebaikan daripada bulan Ramadan, iaitu bulan keampunan, rahmat dan kasih sayang Allah. Yang kedua, tuan-tuan dan puan-puan, kita rugi. Bukanlah rugi berdosa, tapi rugi tak dapat pahala berganda-ganda sebab kita tak tambahkan amalan kita. Nak tahu amalan apakah yang menyebabkan pahala kita berganda-ganda di dalam bulan Ramadan? Tak lain dan tak bukan berinfak. Infak tinggal berapa hari je. Hari ni, besok, lusa. Silap-silap, lusa raya. Kita tak tahu. Tuan-tuan dan puan-puan, mungkin ini adalah Ramadan terakhir untuk kita. Dan ingat, kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang hidup pasti akan merasa mati. Dan bila mati, orang mati minta pada Allah, ya Allah, andai kau tangguhkan ajalku, nescaya aku ingin bersedekah. Surah Al-Munafikun ayat 10. Dah mati, nak minta pada Allah untuk bersedekah. Kalau kau hidup, aku balik, aku nak sedekah. Ulama menghurainya, kenapa sedekah? Sebab sedekah jalan mudah ke syurga. Dan satu lagi sedekah, dia amal jariah. Kita berinfak untuk Mahat Tahfiz Sains Fatimah Az-Zahra. Kat situ orang belajar menghafal Al-Quran. Dalam masa yang sama pula, mereka juga belajar tentang sains dan teknologi. Tuan-tuan, selama mana Mahat Tahfiz ini terbina, orang solat di dalamnya, mengaji Al-Quran di dalamnya, belajar menuntut ilmu dalamnya, pahala mencurah-curah masuk ke dalam akaun kita. Walaupun kita dah meninggal dunia. Ini kerja-kerja tolak tanah di atas tanah yang bernilai 6 juta ringgit. Dan kita akan bangunkan sekolah rendah, sekolah menengah, berasrama, dan kemudiannya tuan-tuan dan puan-puan, asrama puteri dan asrama putra. Dalam masa yang sama tuan-tuan, kita ada surau, kita juga ada makmal sains dan komputer, Dewan Serbaguna. Dan Masya Allah, selama mana Mahat Tahfiz Sains Fatimah Az-Zahra ini dapat melahirkan hufaz-hufaz, pahalanya ada saham untuk kita. Rebut peluang ni tuan-tuan. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat, untuk pengetahuan tuan-tuan, jangan ada perasaan curiga. Kerana kami ditubuhkan pada tahun 2011. Kami berdaftar 7, nombor 7 berdaftar di bawah Kementerian Pelajaran Malaysia, iaitu apa dia? Antara 1000 Mahat Tahfiz yang berdaftar. Dalam masa yang sama tuan-tuan dan puan-puan, kita juga bagi founder-founder produk yang kaya raya, yang asyik tukar kereta tu, boleh berinfak pagi ni. Kerana apa? Kerana ini adalah saham kekayaan akhirat nanti. Duit, Ferrari, Lamborghini, dolar, semuanya tak berguna bila kita masuk di alam sana. Sebab alam sana adalah pahala. Tuan-tuan, jom berinfak untuk Mahat Tahfiz Sains Fatimah Az-Zahra. Kami perlukan 25 juta. Setakat ini terkumpul hanya 2.4 juta. Rebut peluang ini sementara kita masih bernyawa, sementara kita masih ada, sementara Ramadan bersama kita. Rebut peluang ni tuan-tuan. Kerana dalam satu hadis Nabi Muhammad SAW, celakalah, dan Nabi menyebut amin, amin, amin beberapa kali. Apabila Jibril mengatakan celakalah mereka yang berhadapan dengan Ramadan tetapi tidak mendapat apa-apa kebaikan daripadanya. Rebut peluang ni tuan-tuan, jangan jadi orang yang rugi. Nombor akaun dah tertera, nombor telefon dah ada, hubungi kami segera. Tuan-tuan, ini bukan satu kempen yang skamer, ini adalah kempen yang nyata. Sebab kita berdaftar di bawah
Permodalan Wakaf Selangor. Setiap sumbangan tuan-tuan, barcode apa semua ni tuan-tuan dapat resit, dan resit tersebut tuan-tuan boleh buat untuk pengecualian cukai. Jadi apa lagi, dapat pengecualian cukai, dalam masa yang sama dapat pemotongan dosa kita. Macam mana? Berdasarkan hadis Nabi, barang sesiapa yang bersedekah, sedekah itu menghapuskan dosa seperti air memadamkan api. Selama mana Mahat Tahfiz Sains Fatimah Az-Zahra ini terbina, pelajar-pelajar belajar di dalamnya, mungkin 100 tahun, 200 tahun, 300 tahun, pahalanya mencurah-curah masuk ke dalam akaun kita walaupun kita dah meninggal dunia. Satu perkara lagi penting ni tuan-tuan, rebut peluang ni. Kita tak tahu sama ada dapat bertemu dengan Ramadan yang akan datang. Ingat, Anas bin Malik bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, sedekah apa yang paling afdal?" Sedekah di dalam bulan Ramadan. Infak sekarang, infak segera. Ingat hufaz, ingat MTS Fast. Allahuakbar. Baik, itu dia. Semoga dipermudahkan segala urusan ustaz dan juga yang lain untuk pembinaan Mahat Tahfiz Sains Fatimah Az-Zahra ataupun singkatannya MTS Fast. Okey, terima kasih diucapkan kepada Ustaz Naufiah Abdul Malik, ikon bagi MTS Fast, bercakap tentang pembinaan Mahat ni. Ada sekolah menengah, rendah, asrama dan sebagainya. Okey, terima kasih Ustaz. Sama. Okey, jadi kita nak bersama dengan Fariah di ujung sana. Silakan Fariah. Baik, sedar tak sedar kita dah berada di hujung rancangan untuk hari ini. Jangan lupa esok kita akan bawakan topik yang perlu dibincangkan berkenaan dengan keselamatan jalan raya. Jadi kita tahulah kan kalau keselamatan jalan raya ni setiap kali beraya kena tahu sebenarnya bagaimana kita perlu menjaga keluarga kita juga pengguna jalan raya yang lain. Tapi sebelum Taufat, katanya Kak Ani ada bagi ucapan Kak Ani mana? Tak tahu kita. Kak Ani? Mari kita tengok. Okey, apa ucapannya? Itulah dia. Rohani Yahaya, dia kata tahun ni akak semoga tak dapat balik kampung. Kenapa? Alah, maaf di Pohon Bok Sedemara di Kedah. Selamat Hari Raya. Moga sehat-sehat hendaknya dan dipermudahkan urusan di sana. Keadaan tak mengizinkan dan banyak urusan di sini. Salam sayang dan rindu di angin lalu lain tahun. Jumpa lagi. Selamat Hari Raya buat kakak-kakak dan adik-adik di kampung. Maaf zahir dan batin. Selamat Hari Raya Kak Ani dan juga semua penonton Malaysia hari ini. Andai kata kalau anda balik ke kampung halaman masing-masing, ceritakanlah apa antara kemeriahan yang ada ke kampung tu. Kan kadang kemeriahan ke kampung tu berlainan. Tak sama dengan kita. Kongsikan dengan warga kerja Malaysia hari ini yang kena bertugas di pagi raya. Ya, betul. Selama 3 hari. Dan untuk hari pertama insya-Allah kita akan bersiaran secara langsung di Pusat Jagaan Al-Fikrah di Kajang Selangor, dan insya-Allah kita akan bawakan nanti perkembangannya hari raya pertama nantilah. Jadi kita ni menyantunilah mereka yang berada kat sana. Siapa yang dekat-dekat dengan Pusat Jagaan Al-Fikrah tu, kalau ada ketupat ke rendang ke kuih raya nak bagi hulurkan bersama mereka, silakan ya. Silakan. Nak makan bersama nanti insya-Allah. Jaga diri, memandu berhati-hati untuk pulang ke kampung nanti. Saya doakan semoga selamat sampai ke kampung halaman masing-masing ya. Jumpa lagi nanti. Assalamualaikum. Bye-bye. Bila mengimbas rindu saat kau di sisiku bagai dendangan lagu. Dan di sana tempatku,